Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 9, cuaca angkasa lepas bahagian 2. Jadi dalam bahagian 2 ini kita masih lagi bincang berkenaan dengan 9.1, aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi, bahagian 2, dan masih lagi pembelajaran yang sama, iaitu menerangkan dengan lakaran tentang struktur dan fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Dan kita dah belajar struktur matahari sebelum ni. So slide kali ini kita akan fokus kepada fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Jadi fenomena yang berlaku di permukaan matahari, yang pertama yang kita bincang ialah granul, yang kedua ialah tompok matahari, yang ketiga kitaran suria, yang keempat angin suria, yang kelima semarak suria ataupun prominent, yang keenam ialah lentingan jisim korona, dan yang ketujuh ialah nyalaan suria. So kita akan pergi satu persatu. So yang pertama kita pergi dahulu kepada granul. Apa itu granul? Fotosfera terdiri daripada granul yang kelihatan berbutir dan bergelora. Granul ialah bahagian atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas. Granul kelihatan seperti susunan sel pada permukaan fotosfera disebabkan oleh perolakan plasma di zon perolakan. Jadi diameter purata granul ni lebih kurang 1000 km. So kita tengok dekat sini, itulah granul. Okey. Jadi yang di tengah yang hitam tu, yang gelap tu ialah tompok matahari yang kita akan discuss selepas ini. Okey, jadi ini satu lagi gambar. Okey, di luar tu yang bergolak tu, yang berolak tu ialah granul, yang di tengah yang warna gelap tu ialah tompok matahari. So yang kedua ialah tompok matahari. Tompok matahari ialah kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan matahari di lapisan fotosfera. Kelihatan gelap kerana suhunya lebih rendah. Okey, lebih rendah, sejuk daripada kawasan yang lain lah. Bukan maknanya sejuk macam ais, kurang sikit suhu berbanding kawasan lain, okey, daripada kawasan sekitar. Lokasi letusan yang amat besar yang berlaku di fotosfera berlaku lebih daripada seminggu. Tompok matahari wujud secara berpasangan ataupun berkumpulan. Kelihatan wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun kitaran suria. Okey, pusingan 11 tahun tu kita panggil kitaran suria yang kita akan bincang selepas ini. Okey, so tengok gambar kat sini sama sahaja macam gambar granul tadi. Di sekeliling tu ialah granul dan di tengah warna gelap tu ialah tompok matahari. Kalau tengok gambar di sebelah kanan ni, jadi tompok matahari ni wujud sebagai seperti berpasangan ataupun berkumpulan. Yang seterusnya, nombor 3 ialah semarak suria ataupun prominent. Okey, semarak suria ni ialah letusan suria yang bermula dari fotosfera dan memanjang sehingga ke korona. Berbentuk gegelung yang sangat besar ataupun lajur melengkung, terdiri daripada plasma iaitu gas hidrogen dan gas helium yang bercas elektrik. Okey, jadi tengok situ dia punya semarak suria ataupun prominent yang berbentuk gelongan yang besar tu. Kalau tengok dekat situ, itulah saiz bumi. Betapa besarnya matahari ni. Kalau semarak suria ni kena kepada bumi, lenyap bumi. Okey, so semarak suria ataupun prominent ini mencapai ketinggian beratus ribu kilometer dan kekal sehingga beberapa hari dan beberapa bulan. Okey, jadi semarak suria ni sangat kuat sehingga boleh melemparkan jasad daripada matahari ke angkasa lepas pada kelajuan 600 km per saat sehingga 1000 km per saat. Maknanya dalam satu saat 600 km dia boleh pergi, ataupun dalam satu saat 1000 km dia boleh pergi. So sangat kuat semarak suria ni ataupun prominent. Yang keempat kita akan bincang berkenaan dengan nyalaan suria. Nyalaan suria ialah letusan gas yang bercas yang kuat dan hebat, berlaku berdekatan dengan tompok matahari yang kita bincang tadi, mencapai tahap kecerahan maksimum dalam beberapa saat dan minit dan malap selepas beberapa minit ataupun beberapa jam, menyemburkan zarah gas yang bercas keluar pada kelajuan tinggi ke angkasa lepas. Okey, cahaya daripada nyalaan suria sampai ke bumi dalam masa lebih kurang 8 minit. Zarah yang bergas pula ataupun bercas pula sampai ke bumi dalam masa beberapa puluh minit. Okey, so ini ialah nyalaan suria lah. Okey, letusan ataupun letupan gas yang bercas, okey, yang sangat kuat dan hebat. Alright. Jadi sambung lagi nyalaan suria ni, zarah gas yang bercas ini sering bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi. Jadi tindak balas ini akan menghasilkan satu fenomena yang kita panggil sebagai aurora yang berlaku di atmosfera bumi. Aurora adalah peragaan cahaya yang mempesonakan yang berlaku di ruang udara sekitar kutub bumi. So bila berlaku nyalaan suria, okey, jadi dia akan menyebabkan di atmosfera bumi akan berlaku aurora. So aurora ni macam gambar yang sebelah
kanan lah. Kita akan bincang ni dalam next slide lagi. Okey, dalam 9.2 saya rasa. Okey, seterusnya ialah lentingan jisim corona, pembebasan awan zarah iaitu plasma dan medan magnet yang kuat dari corona ke angkasa lepas. Letusan zarah gas yang bermagnet mempunyai kelajuan yang sangat tinggi, sering berlaku dengan nyalaan suria dan semarak suria. Dia sekali berlaku dengan nyalaan suria dan semarak suria. Kelihatan seperti awan yang besar dan mengembang. Contohnya dalam gambar rajah di bawah ni, ini berlaku pada tahun 2002. Okey, ini ialah lentingan jisim corona. Dia seolah-olah macam awan yang besar dan mengembang. Okey, yang menolak plasma pergi ke angkasa lepas. Okey. So ni ialah satu lagi contoh lentingan jisim corona yang berlaku di matahari lah. Okey, jadi lentingan jisim corona ni mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. Plasma daripada lentingan jisim corona dibebaskan dalam angin suria dan dibawa ke angkasa lepas. Jadi bila berlaku lentingan jisim corona ini, dia akan membebaskan plasma. Jadi plasma tu pula akan bergerak dengan angin suria dan dibawa keluar daripada matahari pergi ke angkasa lepas. Jika menghala ke bumi, akan memberi kesan kepada sistem telekomunikasi, sistem talian kuasa grid, fungsi satelit dan pembentukan aurora. Okey, so inilah yang berlaku. Contohnya kita tengok gambar rajah di bawah ni, lentingan jisim corona dia akan pergi ke bumi. So di bumi itu akan berlaku pembentukan aurora. Okey, inilah kaedah ataupun cara macam mana aurora terhasil di kutub-kutub utara ataupun kutub selatan bumi. Okey. Seterusnya, okey, ni aurora. Seterusnya ialah angin suria. Angin suria ialah zarah dalam plasma. Okey, zarah dalam plasma iaitu elektron, proton, zarah alfa. Dia akan meletus daripada matahari dan bergerak bersama-sama dengan kelajuan tinggi. Itulah yang disebut sebagai angin suria. Okey, kelajuan angin suria ini adalah supersonik, sangat-sangat laju, iaitu 250 km per saat sehingga 750 km per saat. Maknanya dalam satu saat dia boleh pergi kepada 250 km ataupun dalam masa satu saat dia boleh pergi kepada 750 km. Angin suria ini juga membawa medan magnet antara planet bersama-samanya. Namun begitu, kelajuan, suhu dan ketepatan angin suria dia akan berubah-ubah dalam perlintasan gerakannya. So ini adalah contoh angin suria yang berwarna kuning itu ialah angin suria, dan di sebelah kanan tu ialah magnetosfera bumi yang melindungi bumi yang kita akan belajar dalam next slide. Okey, seterusnya ialah yang terakhir, yang ketujuh, kitaran suria. Matahari ialah sebuah bola gas yang panas, besar dan bercas elektrik. Gas yang bercas ini bergerak dan menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Jadi medan magnet mengalami satu kitaran aktiviti yang kita panggil sebagai kitaran suria. Satu kitaran suria dia mengambil masa kira-kira 11 tahun. Jadi dalam masa 11 tahun ini, kitaran suria akan menyebabkan kutub medan magnet matahari akan berubah tempat. Maknanya kutub utara dan kutub selatan medan magnet matahari akan bertukar tempat setiap 11 tahun sekali. Okey, kitaran suria akan mempengaruhi aktiviti pada permukaan matahari yang kita bincang tadi. Dia akan mempengaruhi tompok matahari, dia akan mempengaruhi prominent, dia akan mempengaruhi nyalaan suria dan sebagainya. Jadi habis subtopik hari ini, kita akan sambung lagi selepas ini. Sebelum tu boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan, boleh tekan link di description video di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. So pembelajaran seterusnya masih lagi bab 9 cuaca angkasa lepas bahagian 3 pula, masih lagi 9.1. Kita akan bincang magnetosfera bumi pula, apa dia kepentingannya, macam mana magnetosfera ini wujud di bumi. Jadi terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.